Jadi kita kena tetapkan apa matlamat kita. Bagi saya first kali macam kita cakap sebelum episod sebenarnya adalah kita kena, orang cakap tak kenal maka tak cinta. Kita nak merubah satu benda yang complicated, yang sangat susah. Sebab kita nak ubah persepsi bahawa saham dan juga warren ni hanya untuk golongan-golongan profesional yang ada gelaran datuk. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar anda semua? Hari ini kembali dalam podcast Pokai. Anda masih Pokai ataupun dah berduit, ini saluran yang tepat untuk anda tonton dan juga bersama-sama dalam perkongsian ilmu yang cukup baik. Kita bercakap berkaitan bukan sahaja berkaitan dengan saham, tetapi bagaimana untuk kita menggandakan pulangan duit yang kita ada, bukan sekadar untuk kita makan ataupun minum di kedai-kedai kopi biasa, tetapi insyaAllah di suatu masa kita akan berada di tempat-tempat yang lebih baik dengan side income yang kita buat hari ini. Sebab dua tetamu lah, ini dua orang penting dalam podcast Pokai. Tetapi anda yang belum tonton episod sebelum ini, episod 1, episod 2, anda kena tengok dulu episod 1 dan episod 2 ini, baru anda boleh follow. Sebab episod 1, episod 2 ini kita dah cerita pasal Pokai, kita cerita pasal saham, pasal warren dan sebagainya. Betul. Ini memang cukup best. Kalau anda ada RM10, anda dah boleh beli warren. Nak tahu lebih lanjut, ini saya akan kongsikan dengan anda. Pertama sekali, terima kasih kepada Datuk Dr. Nazrihan DDNK, Datuk yang merupakan juara trader dunia 2024. Macam mana tagline Pokai kita, Datuk? Itulah dia, kita yang tengah fikir. Yang current tu? Ada warren, ada current. Ada warren, ada current. Okey, ada warren, ada current. Dan juga terima kasih kepada Afiq Sohaimi sekali lagi bersama dengan kita dari Macquarie Warrens Malaysia. Afiq, apa khabar Afiq? Baik. Afiq nampak berbeza sikit hari ni. Untung ke? Mungkin ada untung. Ada untung. Kita akan share hari ni. Tak pakai lagi. Okey, kita tahu sebelum ini dalam episod 1, episod 2 kita bercakap berkaitan dengan warren dan sebagainya, kan Datuk. Tetapi untuk kali ini kita nak memberi pemahaman yang lebih jelas. Dalam kalangan masyarakat kita ini, dia mungkin tidak begitu, kalau fasih ni dalam bahasa lah, tetapi tidak begitu jelas berkaitan dengan warren dan juga saham. Orang kata kita nak merubah satu benda yang complicated, yang sangat susah. Sebab kita nak ubah persepsi bahawa saham dan juga warren ni hanya untuk golongan-golongan profesional yang ada gelaran datuk, doktor dan sebagainya. Itulah dia. Yang ni kita kena buang tu. Itulah dia. Yang susah ni macam mana kita nak buat tu? Itulah dia. Yang kena pakai sport car macam datuk je boleh. Itulah dia. Itu semua mazhab-mazhab yang apa orang cakap, yang mengcomplicatedkan bangsa kita. Sebab tu saya dalam program Bangsa Labur kita buat, kita nak jadi orang-orang yang berharta ni, sebenarnya senang aja. Sebenarnya adalah cari peluang, rebut peluang, ukur badan kita, berapa ringgit kita ada. Sebab sekarang kita ada banyak alat-alat untuk melabur, serendah RM10, serendah RM5, warren kan. Warren kita boleh beli 2 sen, 5 sen. Jadi sepatutnya tak ada alasan kenapa rakyat Malaysia tak boleh rebut. Jadi bagi saya simple, kalau kita nak, orang cakap apa, nak 1000 dalih kan, tak nak 1000 daya kan. Tak nak 1000 dalih, nak 1000 daya. Right. Jadi kita kena tetapkan apa matlamat kita. Apa matlamat kita. Bagi saya first kali macam kita cakap sebelum episod sebenarnya adalah kita kena apa orang cakap, tak kenal maka tak cinta. Right. Jadi pertama sekali adalah korang kena buka akaun saham, tekan butang buy. Lepas tu insyaAllah benda tu akan ikut. Datuk, selain daripada itu, kita nak mendidik orang dan juga masyarakat sekeliling. Tapi Datuk, dalam family contohnya kan, isteri ke adik-beradik ke, Datuk ajar buat benda-benda macam ni? Maksudnya dah tentu saya ajar anak saya. Ketika umur 7 tahun saya dah ajar anak saya. Of course saya anak yang kecil ni 9 bulan belum lagi. Belum lagi. Tapi dah ada account dah belum lagi. belum lagi. Okay. Jadi sebenarnya kita kena, dia perkataannya adalah kalau kita tengok kat Singapura, Singapura, kalau saya pergi Singapura, even Korea, kita tengok budaya tu, budaya bak kata Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad. Di Malaysia ni kurang sikit culture tu. Jadi sepatutnya kita kena ada budaya Rich Dad Poor Dad. Maksudnya kalau seorang Rich Dad, dia berfikir macam mana.
Dia nak anak dia jadi entrepreneur. Dia tak nak anak dia kerja makan gaji. Makan gaji bagus. Tapi in the end dia nak anak tu boleh dibagi anak tu pancing, kau pancing ikan sendiri kau. Kau jangan cik ikan kat aku. Kan? Jadi kita sebab kat Malaysia ni kita kena buat budaya tersebut. Jadi alhamdulillah dengan adanya Macquarie rakan kita, kita ada banyak instrumen yang kita boleh beli serendah 2 sen, 5 sen, 10 sen. Yang naik sampai ratus-ratus %. Cuma kita kena pandai. Ada waktu dia naik, ada waktu dia tak naik. Saya balik pada apa yang saya cakap tu lah. Kita kena ada asimetri. Asimetri. Kita punya bila kita beli, kalau kita salah sikit. Rugi kita kecil. Tapi kalau kita untung kita mungkin besar 10x, 20x. Itu rahsia sebenarnya. Macam mana kita nak jadi kaya. Tapi pertama sekali kita kena keluar daripada kepompong pokai ni. Kepompong pokai ni kita kena keluar dulu ni. Kepompong pokai maksudnya kita kena fikir side income, kita fikir serang semua hutang-hutang kita. Daripada 10 hutang kita, mana hutang kita yang paling kecil sekali. Kita settle yang kecil tu dulu. Bila kita dah settle yang hutang kita kecil tu, kita akan rasa lega tau Afiq. Kita akan rasa lega dan dia insya-Allah dia akan motivate kita lagi. Untuk lebih orang cakap apa, cari duit lagi tambahan. Jadi side income dengan Warren bagus tapi pertama sekali adalah kena kenal pasti kat mana duit kita ni lagi. Itu kat mana kita kena, orang cakap apa, kita kena track kat mana aku gaji aku 5,000 tapi kenapa aku ada hutang lagi ekstra 5,000. Betul. Kadang-kadang kita pun tak sedar. Ini sangat penting bila kita dengar apa yang Datuk Diri NK cakap, sebab kita nak tuntut ilmu ni dengan orang yang betul. Boleh tak kamera tu tunjuk dekat Datuk sekejap? Bila tunjuk kat Datuk dekat belakang tu, The Malaysia Book of Records, Alhamdulillah, Most World Cup Trading Championship won in a year 2024. First Malaysian to win the World Cup Trading Championship 2024. Orang yang pertama di Malaysia yang menang. Tapi itulah saya dengan rasa rendah diri. Itu tahun 2024. Sebenarnya saya dah try ni 4 tahun. Patut saya dapat satu anugerah lagi, yang paling banyak rugi. Sebelum jadi juara ni, orang tak tahu saya lah orang yang paling banyak rugi. Sebab eksperimen macam-macam benda. Betul. Tetapi perjalanan seorang pendaki kan Datuk, untuk sampai ke puncak, kadang-kadang tergelincir juga di tengah pergunungan. Dah tentu. Kan? Dah tentu. Okay. Tapi Afiq, hari ni saya tak cerita lagi topik apa kita nak bawa. Ni mukadimah aja dulu. Tetapi topik hari ni kita nak bawa adalah berkaitan dengan macam mana kita nak membezakan antara perkara yang betul atau bahasa Arab dia yang sahih dengan yang batil, ataupun perkara yang memudaratkan ataupun sesuatu yang berbeza di antara kita buat benda yang betul, saham dan juga waran, ataupun kita kena tipu dengan scam ataupun scammer. Tetapi sebelum itu, cakap pasal waran. Mungkin anda terlepas apa itu waran dan sebagainya. Tengok balik episod 1 dan juga episod 2. Kalau ada akaun saham, boleh atau tak kita daftarkan atas nama anak kita? Datuk kata tadi, saya kata anak dia 9 bulan tak ada lagi akaun. Tetapi anak kita dah belas tahun, kita boleh tak daftarkan anak dia? I think requirement besar bagi adalah you need to be 18 tahun ke atas lah. Okay, itu satu requirement. But once dia dah 18, you boleh je trade using your own account, you invest using your own account. But once dia 18, you can transfer any shares allocation tu balik kepada akaun anak ke. Kalau you nak anak you dapat dividen ke kan, kalau you pegang saham macam Maybank ke for example lah, contohlah, you boleh transfer ke anak-anak you. So I think itu adalah one of the parents, macam Datuk cakap, orang-orang kat Korea, orang-orang kat Europe, one of the parents dekat area sana buat untuk anak diorang adalah diorang instead of bagi hadiah untuk time birthday, diorang bagi saham. Untuk anak diorang pegang sampai ke usia tua ke for example lah. So boleh tu boleh, tapi you need to be 18 tahun ke atas untuk buka akaun dengan bursa lah. Itu best lah pasal dia kan, sayang saya ada sesuatu lah nak bagi untuk anniversary tahun ni ataupun berhadiah birthday. Boleh kan? Kita bagi satu bentuk warrant dekat dia. Boleh. I mean warrant tak boleh lah. Warrant tak boleh. Okay. Warrant ada expiry. Warrant expiry dia limit dia 12 bulan, setahun lah. Okay, so because warrant ni bukannya pegangan yang physical. Okay, dia adalah alat sahaja untuk you leverage. Katakanlah you ada saham yang boleh naik 5%, you confident saham tu
tiba-tiba ada general election ke kan, you rasa saham tu akan naik, instead of beli saham tu, you beli warrant. You beli warrant sebab you nak leverage 20 kali ganda lebih lagi. Tapi once you dah dapat profit, you jual balik lah, because you tak nak pegang sampai dia expired. Itulah cara orang invest guna warrant lah. Baik. Itu jelaskan Datuk. Datuk, sebelum saya pergi ke soalan berkaitan dengan emas, berkaitan dengan AI dan sebagainya, kita nak bezakan dengan jelas berkaitan dengan benda yang betul seperti saham dan juga warrant. Baik. Kadang-kadang orang keliru, betul ke warrant ni, betul ke saham ni, ini bukan scam ke, macam aku pernah terkena dulu. Baik. Macam mana kita nak beza Datuk? Oh, tu senang. Pertama kita pastikan buka akaun dengan broker yang berlesen. Ni kalau kita nak trade sendiri lah. Tapi kalau kita nak cek pengurus wang tu untuk trade kan untuk kita, pastikan pengurus wang itu juga berlesen. Senang je. Kita tanya apa nombor lesen yang berdaftar dengan Suruhanjaya Security. Ambil nombor lesen tu, kita google dalam Suruhanjaya Security. Keluar ke tak nama dia? Keluar ke tak nama broker? Contohlah Jadi senang sebenarnya kat Malaysia ni. Masalahnya kita tak buat. Pertanyaan satu je. Google. Tapi masih ada kena tipu tu Datuk. Tu masalah dia. Itu yang saya suka membebel ni. Dia tak tahulah, saya tak tahu DNA rakyat Malaysia ke macam mana. Sampai 5 bilion kerugian daripada scam. Padahal kita boleh Google saja dia scammer ke tak ke kan. Cek nombor lesen dia. Jadi nasihat saya kepada semua rakyat Malaysia adalah cukup-cukup lah. Tekanlah break. Kita tekan break. Apa yang kita perlu buat hari ni adalah kita kena stop sengkek kita ni, pokai kita ni. Pertama adalah kalau boleh perbelanjaan yang kita boleh tangguh, kita tangguh lah. Kita tangguh dulu. Sekarang kita tengok, saya tengok adik-adik saya yang banyak yang menghabiskan duit ni. Banyak yang menghabiskan duit ni shopping online. Shopping online Tuan Ihsan. Beli baju, beli kurta, beli apa benda lagi. Apa benda yang dekat gaya ni kan. Macam-macam dia beli. Kadang boleh kita ini belum cerita subscription lagi. Betul. Kita subscribe game lah, apalah, sampai kena ribu. Dia sendiri pun tak sedar. Padahal kita nak melabur dalam warrant. Warrant yang bagus. Hanya perlukan serendah berapa Fik? RM20. Boleh. RM20 kan. Kalau harga 20 sen satu lot RM20. Jadi bagi saya, pertama adalah mana yang kita boleh tangguh, kita tangguh. Kita kena buat, orang cakap apa, satu dialog, conversation dengan diri kita. Conversation dengan diri kita. Apa problem aku sekarang ni? Problem aku adalah aku tak ada matlamat. Problem aku tak ada disiplin dalam keuangan. Aku tak ada literasi keuangan. Jadi aku kena belajar ataupun aku cari orang lain untuk uruskan duit aku. Contohlah contoh. Cuma dalam episod kali ni kita nak cerita ni adalah duit angus tau. Banyak duit angus ni sebab kita melabur salah. Kita melabur dengan saham-saham goreng. Ni kat Malaysia ni saya tengok banyak saham-saham goreng Saham-saham yang kecil-kecil. Kita panggil saham-saham cikedis. Apa cikedis bahasa Melayu ni? Saham-saham makanan ringan. Kalau kat US dipanggil junk food. Junk stock. Junk stock. Okay. Ni saham-saham yang apa, untung tak ada. Jangan kata untung, revenue pun tak ada. Revenue tak ada, tapi dia ada syndicate yang akan push saham ni daripada 10%, 20%, boleh pergi sampai RM10. Lepas tu zup, jatuh. Sebab dia tak ada fundamental. Warrant berbeza. Walaupun dia 2 sen, 5 sen, dia link dengan mother stock yang power. Contoh KPJ, apa lagi, kita ada Hibiscus, Armada kan. YTL ni semua adalah saham-saham blue chip. Saham-saham Johor kan, Sarawak sekarang ni kan. Jadi itulah nasihat saya adalah kita kena smart. Jadi bermula hari ni tackle kebocoran korang tu. Afiq, kita ambil balik apa Datuk sebut tadi berkaitan dengan junk stock. Ni istilah baru ni untuk saya ni, blue chip. Contohnya saham. Macam mana kita nak kenal junk stock ni? Kalau orang tu tak berkawan dengan Afiq macam saya berkawan dengan Afiq, mungkin saya tak tahu. So one thing lah yang I selalu nampak lah kalau orang baru nak dalam dunia saham ni kan, diorang banyak percaya word of mouth. Diorang kawan-kawan cakap saham ini saham ni saham panas, saham panas. Tapi sebagai seorang investor lah, apa yang kena buat mula-mula is get yourself to be educated. Education memang penting. So you kena tengok dulu company tu. Okay, kalau company tu lebih you boleh tahu senang je kalau dia saham yang dalam main market ni
ada different lagi jenis saham. Blue chip, you have saham yang tier 2, tier 3, maksudnya saham tu adalah yang agresif ke ataupun saham tu adalah yang tidak agresif ke dalam bidang dorang lah. Okay. So macam mana you nak tahu? You Google, you tengok nama saham tu. Dalam KLSE, main cap ke? Tidak. Kalau dia tidak, dia jatuh kepada lead market ataupun ace market ke, still okay lagi. Tapi kalau dia macam harga dia macam terlalu rendah sangat, lepas tu you tengok dia punya slide dia lah kan. Dia tengok dia punya apa dah tu? Dia punya map dia, chart dia. Chart dia. You tengok charter dia kan. You tengok 6 months ataupun year to date ke, or 1 year ke. Tengok macam mana dia move. Dia move macam naik tinggi banyak sangat ke, nampak macam ada orang nak manipulasi ke, tu boleh juga. You boleh check macam tu juga. Ataupun you just Google, tengok news. News apa news belakang saham tu. Itu something yang I buat jugalah. Kalau I nak issue satu warrant over satu saham tu, I akan tengok news. I akan dapatkan feedback. I tengok daripada forum-forum orang cakap apa pasal saham ni kan. Kalau orang tu cakap stay away, saham ni ada orang besar tengah main ke apa ke kan, itu satu red flag lah. Kita boleh buat is just Google. Zaman sekarang ni AI kan, ChatGPT kita boleh tanya juga. Ramai juga orang yang main saham, invest, dia tanya ChatGPT. So one way lah, satu cara lah. Tapi jangan terlalu rely sangat kat AI lah. You sendiri kena ambil tahu, educate yourself. Baik. Saya sebenarnya interview Datuk Dr. Nazrihan ni bukan baru, lama ketika Datuk pakar ekonomi lagi. Walaupun tak interview, kadang-kadang saya tengok nama Datuk kan buat ulasan ekonomi di berita. Jadi kita ambil Datuk punya analisis, kita menjadikan berita dan sebagainya. Tu pertama kali saya mengenali Datuk Dr. Nazrihan, sebelum dia begitu viral dan juga popular selepas itu. Tapi Datuk, mari kita belajar sesuatu Datuk. Dan kita mengajar juga penonton-penonton kita. Saya memberi satu situasi lah. Kalau saya ada RM1,000. RM1,000, 400 saya letakkan untuk saya beli pakaian, baju dan sebagainya. Okay? Ini simpanan tau Datuk. Mungkin simpanan lah, duit yang kita ada. Dah tolak komitmen dan sebagainya. Dalam RM1,000 itu Datuk, mari kita agihkan berapa untuk kita letak melabur warrant. Ni orang yang mungkin ada RM1,000 ni, setiap bulan dia mesti ada komitmen tu, selain daripada dia pergi menyimpan di sini, di sana dan sebagainya. Tapi mungkin Datuk ada satu formula yang hebat untuk kita kongsikan. Secara am, soalan ni ramai orang dah tanya saya. Secara amnya adalah sekurang-kurangnya 10%. 10% daripada gaji kita, kita kena invest, kita kena laburkan pada instrumen-instrumen yang kita selesa. Tapi kalau kita agresif, 10% tu boleh naik sehingga 30%. Tapi secara amnya minima sepatutnya rakyat Malaysia kena letak 10% daripada gaji mereka. Saya sepatutnya saya fikir sebelum kita bayar cukai kerajaan, kita invest dulu. Ini saya punya nasihat kepada semua rakyat Malaysia. Sebelum kita bayar cukai, kita invest dulu. Sebab sekarang kat Malaysia ni bila kita invest, kita dapat banyak cukai, exemption dan sebagainya. So bila kita invest, cukai kita jadi kecil. Sebab tu cukai ni sebenarnya adalah sistem kekayaan yang terbaik di dunia. Bayangkan kita dah kerja lama kan Tuan Ihsan. Contoh saya tak tahu, mungkin saya dah 3 dekad ni, 30 tahun. Saya pun tak sedar berapa banyak cukai saya dah bayar kepada kerajaan. Setiap bulan ditolak. Bayangkan kalau kita boleh buat benda yang sama dengan investment. Dalam investment, kita paksa diri kita untuk invest dalam whatever lah, melalui Berjaya Mutual ke atau mana-mana syarikat pelaburan yang bertauliah, pengurus wang dia ada track record. Kita tolak setiap bulan 10%. Ataupun kita trade sendiri duit itu. So, saya nak cerita zaman sekarang ni Tuan Ihsan, ini adalah zaman AI, zaman orang cakap apa, zaman yang banyak sangat peluang. Yang kalau kita belajar, kita tengok banyak peluang. Saya balik tahun 1980 kita ada PC, betul? PC masa itu semua saham-saham PC meletup. Betul? Microsoft apa lagi? Ketika itu semua meletup. Itu tahun 1980. Kita percepatkan lagi 10 tahun lepas tu 1990 internet. Lepas PC meletup, banyak saham meletup, saham-saham komputer semua meletup. Lepas tu datang pula internet. Internet kita ada Netscape, kita ada Yahoo, kita ada apa lagi?
banyak yang meletup kan. Sebelum tu kita ada Dell kan. Lepas internet kita fast forward ada 10 years, kita ada phone mobile kan. Dia ada trend tau, dia ada trend. Tu tahun 2000 dia semua pasal phone saja. Masa tu Nokia lah, sekarang Nokia dah hancur. Saya ingat lagi Nokia yang antena dia boleh, orang cakap apa, boleh kuik telinga semua kan. Kan? Mobile phone meletup. Jadi siapa yang beli Warren ketika itu kaya. Lepas daripada tahun 2000 mobile phone dah habis. Tahun 2010 kita ada cloud. Cloud computing. Ini server Amazon, right, Google semua ni. Dan sekarang 10 tahun lepas tu, sekarang ni ada zaman apa? AI. Zaman AI. Dan AI ni pun dah sejuk bagi saya dah 2-3 tahun. Dan saya jangkakan lagi 5-6 tahun kita akan melihat, selepas ini kita akan melihat space. Space. So everybody talking about space. Semua negara nak hantar orang pergi space. Bukan bulan tau, ke Marikh. So dia nak cari rare earth mineral, nak cari gold, right? Dan benda ni akan seiring dengan robotik. Kita panggil home robot, smart robot. Jadi kita kena lihat apa ni masa ke depan ni. Jadi dengan adanya Macquarie, alhamdulillah, kita ada banyak Warren yang serendah, % even 2 sen pun ada, yang kita boleh link dengan saham-saham hebat ini. Jadi perkataannya tadi adalah kita kena tahu apa mega trend. Itu perkataan saya. Apa mega trend sekarang? Mega trend ni kita kena berfikir panjang. Sekarang saya nampak space, dengan ada SpaceX, dengan adanya Rocket Lab, dan kemudian ada human robot coming, robotik. So agentic AI, agentic AI ni akan menyebabkan lebih banyak smart robot di rumah, dan kita akan lihat banyak lonjakan bisnes ni akan meletup kan. Jadi kita kena pandai lah. Jadi kalau gaji kita RM1,000, mungkin RM100 kita boleh letak dalam Space Warren. Kalau kita ada duit lagi, mungkin 10% lagi kita boleh letak dalam robot Warren. Kalau Datuk sebut mega trend tu saham, kalau mega trend tu Transformers. Kalau mega trend itu ayah anak saya. Ayah. Okey. Kita bila kita cakap saham ini, kita tidak boleh memikirkan dalam keadaan semasa sahaja. Datuk meletakkan ataupun menceritakan bagaimana transisi ledakan dunia itu berlaku sehingga kita berfikir untuk space, angkasa selepas ini nak pergi ke Marikh dan sebagainya. Macam mana Afiq melihat kepada perkara ini? Ini adalah tugas penting Macquarie contohnya untuk memikirkan apa lagi next, bagaimana lagi ke depan. Dan akhirnya bukan saja Macquarie dan juga tim-tim trader ni kena tahu, tapi rakyat juga kena tahu apa yang sedang berlaku kepada saham, Warren dan juga dunia. Okay. Apa yang Datuk cakap pasal trend tu memang betul. So macam Macquarie, bila kita nak issue satu warrant tu, kita akan tengok trend juga, trend market. Apa jadi dengan market, apa trend. So back then saya ada cakap pasal trend retail kan, consumer. Back then kan akhir tahun lepas sampai bulan Januari Februari tu trend consumer kan, sebabkan My Kasih. So kita datang ke Malaysia balik lah Datuk tadi Datuk cakap pasal space. Okay. So lepas ni kalau ada AI, sekarang ni AI kan, so kita tengoklah company yang local yang tengah supply anything on AI, or DC ke, which is macam YTL Power ke, kita boleh tengok company-company macam tu kan. Tapi kalau kita nak tengok space, kita tengok company apa yang dekat Malaysia yang buat space. So kalau tak ada sekarang, kita boleh prepare. It doesn't have to be connected sangat. Kita boleh tengok dia supply apa-apa dekat company space tu ke kan. Macam dia ada buat chip ke, for example. Ada certain company kat Malaysia dia buatkan chip untuk iPhone kan, for example. So kita boleh invest in that stock juga and beli warrants on that stock. So whenever the sale of the phone naik, the company yang supply barang-barang tu pun akan naik juga. And ultimately warrants tu pun boleh naik juga. So it's all about peluang yang kita nampak dekat keadaan semasa, dan kita kena tengok juga ke hadapan juga. Tema apa akan datang. So sekarang ni adalah perang kan. Apa akan jadi lepas perang nanti? Minyak akan terus naik atau minyak akan makin turun ke? Gold akan terus naik atau akan turun ke? Itu depends. So kalau you are bullish on gold, go on untuk beli warrants over gold. Kita ada juga. So one example lah, Tuan San. Tapi okay, saya mencelah sikit Cik San. Sebab tadi bila Afiq bercerita ni, ramai orang cakap alah kena belajar nak jadi trader, nak tahu bila nak beli, bila nak jual. Saya sebenarnya tak cakap pasal timing tau.
Kita dalam dunia Warren ni, kita bercakap tentang investing. Investing dalam 3 bulan, 6 bulan. Ya. Betul. Sebenarnya bagi saya, time in the market is more important than timing. Right? Walaupun timing kita salah, tapi kita berada dalam mungkin 3-4 bulan, 6 bulan. Kita akan dapat kejar catalyst tersebut. Ya. Tapi bila sebut peluang ni, orang Malaysia tak faham peluang yang macam mana. Ini aku nak cerita ni. Contoh Nvidia ni cerita. Nvidia ni 10 tahun lepas 20 sen tau harga dia. 10 tahun ke? Lebih kurang berbelas tahun lepas lah. 20 sen. Hari ni $200. Ya. Ini beli ada stok tau. Ini belum aku tak cerita beli Warren lagi. Daripada 20 sen, simpanlah kata 12 tahun sampai $200. Berapa X? Kita beli 20 sen ni cerita mak tau, beli mak dia 20 sen split adjusted. Hari ni $200. Maksud dia dah naik 1000x. Ni belum cerita Warren. Warren bukan kita beli 2 sen. Warren mungkin kita beli 2 sen. It's like 0.2 sen. Betul. Nampak tak? Jadi kepada rakyat Malaysia, ini yang dipanggil peluang. Saya tak cerita timing. Saya cerita beli, simpan. Expire, beli lagi, simpan. Gitu. Untuk makluman semua orang, sekarang ni kelab 3 trilion. Kita sekarang ni saham yang paling mahal sekarang 3 trilion US dollar. Cuba teka saham apa Tuan Ehsan? Kita pula jadi moderator hari ni. 3 trilion US dollar. Ini saham yang paling mahal. Ada 4 saham sekarang hari ni. Kelab 3 trilion US dollar. Asalnya hanya berapa dolar je. Sekarang dah 3 trilion. Amazon satu Datuk? Nvidia nombor 1. Oh, Nvidia nombor 1. Nvidia nombor 1. Nombor 2 adalah Apple. Nombor 3 adalah Google. Dan Microsoft pun sekarang nombor 4. So kita lebih kurang 3 atau 4 kelab 3 trilion US dollar. Cuma nak cerita, kita tak perlu 3 trilion US dollar. Kita hanya perlu cari Microsoft Warren. Kita hanya perlu cari Google Warren. Yang mungkin Macquarie boleh introduce di Malaysia, yang mungkin nilai 20 sen, 30 sen. Itulah dia peluang, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya harap tersedarlah. Jadi mungkin berapa ramai sini yang nak pelaburan dia naik 1000x. Kan dalam masa 12 tahun 1000x. Maksudnya letak RM1,000 jadi RM1,000,000. Cuma of course lah kita kena belajar diversification. Dan bukan semua naik 1000x. Jadi ini antara benda-benda hebat yang saya harap rakyat Malaysia ambil kesempatan. Mega trend sekarang adalah space. AI dah sejuk. Dan kedua adalah home robot ataupun human robot. Dan mungkin kripto. Ini kita cerita kemudian. Ya, Datuk, soalan ni saya kena bawa daripada orang tanya daripada episod 1 sampai episod 2. Nak jawab ke episod 4 tak sempat. Tak sempat lah, kita tak nak lah panjang sangat. Nanti kata tak nak jawab pula. Dia kata Datuk ni cerita pasal saham, cerita pasal Warren dan sebagainya. Tetapi ada juga orang yang mungkin ada perasaan was-was berkaitan dengan halal dan sebagainya. Boleh ke kita melabur, kita masuk saham ni? Ni kena jawab Datuk. Betul, itu senang dalam Bursa Malaysia ataupun dalam surat khabar. Bila kita tengok Warren, kita tengok belakang dia, ada tak S? Ada tak S dalam bracket S? Akan bercakap Malaysia Warren kita lebih kurang 300-400 Warren. Mungkin syariah saya tak pasti. Mungkin ada sekitar 20%, 30%. Jadi sebenarnya ada status S di belakang nama dia. Dan kita ingat Warren yang syariah ni, dia adalah company Warren. Dia bukan structured Warren. Company tu yang issue Warren. Jadi the fact is that is still Warren. Jadi kita kena pandai. Ataupun ada tanya selera lah. Syariah conscious, of course kita naik S. Dan tidak syariah conscious, kita boleh main dengan banyak lagi structured Warren dan sebagainya. Tapi konsepnya sama. Konsep sama. Yang ni saya dah jelas. Dah menjawabkan soalan tuan-tuan dan juga perempuan. Nanti. Kalau saya boleh tambah boleh, juga. boleh. Okay. So company tu boleh jadi syariah. Tapi warrants tu over that company, you memang tak pegang company tu, tapi tetap you are investing in company yang syariah. So ia adalah alat saja untuk invest in company syariah. So dia tentang pemikiran lah. Macam mana you fikir. So memang structured warrants tak ada syariah, tak ada status syariah, tapi company over that structured warrants ada yang syariah. So dia alat saja. So maksudnya kita kena jelas dan juga kita kena faham lah. Betul. Takut nanti kena semua saham ni haram lah, apalah kan, susah kan macam tu. Okey, Afiq, satu perkara jelas. Orang nak main saham ni, dia kadang-kadang ada setengah orang dia okey sebab dia ada banyak duit, dia boleh letak saja, melabur, tunggu saja beberapa tempoh masa dan sebagainya. Tetapi untuk kita memberi pelajaran yang baru kepada mereka yang nak melabur, tetapi dalam hati ni kata, bila aku nak dapat duit aku ni, bila aku nak boleh guna keuntungan ni, nak cepat melabur hari ni, mungkin esok nak dapat untung. Macam mana kita nak
merubah ataupun nak memahami keadaan? Okay. So warrants adalah satu alat yang boleh tolong orang yang nak untung cepat. Okay, boleh. Yang ni yang saya nak dengar. Memang boleh. Dalam satu hari, dalam satu minggu kan, boleh sangat-sangat. Tapi kalau you are long term investor and you nak guna asas tu lebih baik, you jangan cepat sangat take profit. Tu saya punya my way of thinking lah. You dah dapat profit, you beli saham 2 sen. Contohnya, you hold untuk 2-3 hari, dia naik 3.5 sen ataupun 4 sen. You jual lah sikit profit tu kalau you nak profit tu sikit lah. Okay. Tapi disebabkan warrants adalah murah, and then you nak take profit pun tak adalah banyak mana pun. So you boleh accumulate. Macam some of investors lah, diorang invest in 3 bulan. Okay, 3 bulan, and then lepas tu dia take profit sikit, dia masuk balik dalam warrants yang lagi satu, warrants lain juga, atas nama ibu yang sama, okay, mother share yang sama. So diorang hold lagi 3 bulan. So diorang ada accumulate, diorang mengumpul semua profit tu daripada semua warrants tu. So nak cakapkan dia lebih kurang macam dividend lah. Your profit tu is your dividend. Maybe dia ambil dividend tu ataupun dia invest balik dividend tu dalam warrant lain. Boleh. Itu adalah salah satu cara you invest in warrants lah. Because warrants ni kalau towards investor yang dah lama dekat market lah, adalah short term punya investment punya tool. Tapi kalau siapa yang tahu belajar untuk how to make it longer investment, you boleh roll over your portfolio. Contohnya you masuk dalam YTL Power C35 nama warrant tu. Lepas tu you dah nak expiry dah, tapi you dah make profit, you boleh je nak take profit, and then that profit ke ataupun that capital ke yang you ada tu, you guna balik masuk dalam YTL Power C36 longer expiry. So that's how you roll over, and it plays like a dividend. Macam tu lebih kurang. Tapi itulah soalan yang orang selalu komen tanya saya adalah, Datuk, saya hanya ada 10 sen je. Tapi saya nak buat 1 juta. Dan saya tak nak rugi. Ada tak, Datuk, warrant dia? Jadi ini soalan-soalan yang tidak make sense. Yeah. Okay, kita tak ada yang kita boleh invest yang tidak ada rugi. Mesti ada potensi untuk rugi. Kita kena faham dan semua saya nak cerita bab akademik sikit lah. Jangan tidur jangan tidur. Okay, kita tahu pelabur yang paling berjaya, orang kelima terkaya sekarang, Warren Buffett. Dia sebenarnya buat duit lagi banyak daripada Warren. Dia invest dalam Coca-Cola. Dia invest dalam apa lagi, Afiq? Masa tahun 2008 kan, Goldman Sachs. Dia invest dalam Bank of America. Ketika itu saham semua jatuh selepas saudara Pak Lehman brother ni lingkup kan. Jadi semua orang tak ada duit. Dia ada duit banyak. Jadi dia invest, dan dia invest dalam preference share. Tetapi untung yang paling banyak ada daripada Warren. Warren Coca-Cola, Warren Goldman Sachs. Dan dia pandai. Dia buat warrant tu yang berakhir 10 tahun tau, expiration dia. Company tu yang issue. Jadi saya nak cerita ke semua orang, warrant ni sebenarnya digunakan oleh billionaire. Bukan orang cikai-cikai, apa orang cakap, ala-ala podcast pokai ni. Warren Buffett, okay, Ray Dalio, ni semua ada orang yang hebat. Dia menggunakan warrant ni, dipanggil sebagai sweetener. Saya tak nak cerita, nanti pening. Dia sebenarnya adalah rescue financing ataupun kita sebut apa, crisis funding. Jadi digunakan warrant ni untuk tambahkan lagi dia punya reward kepada investor tersebut. Jadi saya nak cerita warrant ni hebat sebenarnya. Kita jangan tengok 2 sen 3 sen ni alat-alat cikidis untuk geng-geng fakir miskin, tak Ini semua adalah orang hebat-hebatnya, sebab konsepnya sama. Konsep theta, konsep delta ni kita cerita kemudian lah. Konsep warrant ni sama. Maksudnya kalau mak dia naik, selepas beberapa bulan mak dia naik, kita pun akan untung. Dan untung kita leverage exposure kita lagi banyak daripada kita invest dalam other stock. Itu point saya. Saya cerita ni menaik bulu roma saya ni. Saya excited. Saya macam tiba-tiba nak jadi testimonial pula lepas ni. Mana tahu. Okay. Kita dah nak sampai hujung ni. Kita tak boleh bagi banyak sangat. Sebab episod kita ni bukan sampai episod 3 saja. Sebab orang kena follow podcast Pokai ni. Sebab yang akhirnya nanti kena belajar ni dengan orang yang betul. Jumpa Cik Afiq, jumpa Datuk, dan kita kena faham betul-betul. Tapi yang ni platform ni kita bagi ilmu lah. Kita bagi ilmu dan kita memberi penerangan. Saya rasa kalau orang yang dah ikut kita daripada episod 1, episod 2, episod 3, dia dah pegang dah warrant tu apa. Dia dah semangat. Roma pun dah naik. Tetapi selepas ini bagaimana Datuk untuk kita
meletakkan bahawa kepercayaan kita itu melebihi daripada segala-galanya untuk kita mendapatkan sesuatu. Contohnya kalau kita nak kaya, satu sen mungkin tak dapat sejuta kan Datuk. Lagi tinggi pelaburan kita, lagi tinggi keuntungan kita. Betul. Itu benda biasa. Ya, pertama saya lepas pada habis episod ni, carilah buku. Cari buku tentang Warren, Warren Blambak. Kita boleh pergi ke Kinokuniya, banyak orang. Tapi paling senang adalah Google. Macquarie.com.my, ddnk.ai. Right? Kita ada banyak sumber-sumber yang tuan-tuan boleh belajar, ya. Tapi perkataan saya adalah Warren ni kita kena ada, orang cakap apa, nafsu. Kita kena ada nafsu, kita kena ada, orang cakap apa, okay, will, kita nak ubah hidup kita. Right? Ini adalah satu alat untuk ubah hidup kita dengan Ramadan ni, alhamdulillah. Inilah masa untuk kita ubah. Kita gunakan alat yang nampak macam murah. Nampak macam murah tapi dia asimetri. Kalau aku rugi RM10, RM20. Tapi kalau aku jadi, alhamdulillah, mungkin aku buat RM2-3,000 contoh. Jadi kita kena bermula dengan hari ni. Saya ingat tadi nak tanya soalan tips Warren apa nak beli, yang mana saya tak boleh bagi tahu. Itu tak boleh beritahu dah tu. Tapi mana tahu kalau terbuka untuk episod yang seterusnya nanti. Tak, kalau kita nak tahu tip Warren apa yang kita nak beli, saya sebagai juara trader dunia, adalah perkataannya kita kena belajar momentum. Kita kena cek mana saham yang ada momentum, belajar technical analysis, belajar chart pattern. Yang tak adalah susah mana pun. Yang kita boleh belajar mungkin dalam 2-3 bulan, insyaAllah. Dan perkataan kita kena practice. Practice. Dan Macquarie rakan partner kita. Dan kita ada banyak produk-produk lagi Warren yang mungkin kita nak perkenalkan kepada rakyat Malaysia. Ambil lah ukur badan, invest dalam Warren yang sesuai dengan gaji kita. Sekurang-kurangnya 10%. Daripada gaji kita, kita kena invest dalam Warren. InsyaAllah. Dan sekali Macquarie memang sentiasa looking forward banyak benda untuk pastikan bahawa apa Warren selepas ini, apa yang perlu dibuat dan sebagainya. Kita akan buatkan Warren semakin lebih interesting untuk orang. Betul. Dengan adanya partner macam Datuk, I think we can do it. Yes. So bila kita nak berbuka puasa sambil kita tekan butang Warren? Wow. Live trading. Live trading tidak dibenarkan sebenarnya. Kan? Macam tu kan? Tapi tak dibenarkan. Suruhanjaya Sekuritas tak benarkan pengurus wang seperti saya untuk buat live trade. Itu saya akan cakap ini. Itu kena cari pakar baru ke macam mana? Itulah dia. Kena cari pakar baru ke macam mana? Kena cari pakar baru di luar Malaysia. Okey, selesai episod kita yang ketiga. Saya nak ingatkan sekali lagi kepada anda, tontonlah podcast Pokai ni, sebab podcast Pokai ini kita membawa naratif yang berbeza untuk kita menjadi seseorang yang lebih berjaya, untuk kita menggandakan sesuatu. Bukan kita cakap kosong, tetapi ini adalah kita bercakap berdasarkan ilmu. Ilmu daripada siapa? Daripada Afiq Macquarie dan juga of course juara trader dunia 2024. Dan insya-Allah ini peluang anda. Sebab ini tak payah bayar benda tu kan, podcast ni. Kami yang kena bayar tuan-tuan untuk tonton podcast Pokai ni, dan akhirnya kami tak nak anda dibelenggu dalam sistem yang sama. Jadi kalau ada peluang ini, kita ada ilmu baru, kita ceburlah diri dalam Warren dan juga saham. Okey. Saya dah ada tagline dah. Tagline dah. Untuk episod ketiga akhirnya kita ada tagline. Okey. Jadi Popeye lawan Pokai. Jadi Popeye lawan Pokai. So jadi kena kuatlah. Kena makan bayam mungkin ke macam mana? Kena makan bayam. Okey, thank you kepada anda. Jangan lupa episod 1, episod 2 dan ini episod yang ketiga. Banyak lagi episod yang kita akan kongsikan dengan anda. Sebab ini secara spesifik kita cakap berkaitan dengan Warren, berkaitan dengan saham. Kita tak nak Pokai, kita tak ada duit, dan akhirnya duit kita berganda-ganda dan insya-Allah kita akan menjadi. Terima kasih Tuan San, terima kasih Macquarie. Thank you so much. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.